Berkat takwa, ada seorang pemuda yang alim, tetapi dia sangat tidak bersalah. Pernah dia belajar dengan Syekh. Setelah lama belajar, Syekh menasihatinya dan kawan-kawannya, janganlah kamu membebankan orang lain. Sesungguhnya seorang ulama yang mengulurkan tangannya kepada orang kaya, tidak ada kebaikan padanya. Pergilah kamu semua bekerja dengan kerja ayah kamu, sentiasa menyertakan ketakwaan kepada Allah dalam melaksanakan pekerjaan. Maka pergilah pemuda tadi menemui ibunya seraya bertanya, "Ibu, apakah pekerjaan yang dulu dikerjakan ayahku?" Sambil bergetar ibunya menjawab, "Ayahmu sudah meninggal, apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu?" Si pemuda ini terus memaksa agar diberitahu, tetapi si ibu selalu mengelak. Namun, akhirnya si ibu terpaksa angkat bicara juga. Dengan nada jengkel dia berkata, "Ayahmu itu dulu seorang pencuri." Pemuda itu berkata, "Guruku memerintahkan kami murid-muridnya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya dan dengan ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut." Ibunya menyela, "Hai, apakah dalam pekerjaan mencuri itu ada ketakwaan?" Kemudian anaknya yang begitu bersahaja menjawab, "Ya, begitu kata guruku." Lalu dia pergi bertanya kepada orang-orang dan belajar bagaimana para pencuri itu melakukan aksinya. Sekarang dia mengetahui teknik mencuri. Inilah saatnya beraksi. Dia menyiapkan alat-alat mencuri, kemudian solat Isya, dan menunggu sampai semua orang tidur. Sekarang dia keluar rumah untuk menjalankan kerja ayahnya, seperti perintah sang guru, Syekh. Dimulailah dengan rumah tetangganya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, dia ingat pesan Syekhnya agar selalu bertakwa, padahal mengganggu tetangga tidaklah termasuk takwa. Akhirnya, rumah tetangga itu ditinggalkannya. Ia lalu melewati rumah lain. Dia berbisik pada dirinya, "Ini rumah anak yatim, dan Allah memperingatkan agar kita tidak memakan harta anak yatim." Dia terus berjalan dan akhirnya tiba di rumah seorang pedagang kaya yang tidak ada penjaganya. Orang-orang sudah tahu bahawa pedagang ini memiliki harta yang melebihi keperluannya. Di sini," katanya, pemuda tadi memulai aksinya. Dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci yang disiapkannya. Setelah berhasil masuk, rumah itu ternyata besar dan banyak kamarnya. Dia berkeliling di dalam rumah, sampai menemukan tempat penyimpanan harta. Dia membuka sebuah kotak, didapatinya emas, perak dan wang tunai dalam jumlah yang banyak. Dia tergoda untuk mengambilnya, lalu dia berkata, "Jangan, Syekhku berpesan agar aku selalu bertakwa. Barangkali pedagang ini belum mengeluarkan zakat hartanya. Kalau begitu, sebaiknya aku keluarkan zakatnya terlebih dahulu." Dia mengambil buku-buku catatan di situ dan menghidupkan lentera kecil yang dibawanya. Sambil membuka lembaran buku-buku itu, dia menghitung. Dia memang pandai berhitung dan berpengalaman dalam pembukuan. Dia hitung semua harta yang ada dan memperkirakan berapa zakatnya. Kemudian dia pisahkan harta yang akan dizakatkan. Dia masih terus menghitung dan menghabiskan waktu berjam-jam. Saat menoleh, dia lihat fajar telah menyingsing. Dia berbicara sendiri, "Ingat takwa kepada Allah, kau harus melaksanakan solat dulu." Kemudian dia keluar menuju ruang tengah rumah, lalu berwuduk di air untuk selanjutnya melakukan solat sunnah. Tiba-tiba tuan rumah itu terbangun. Dilihatnya dengan penuh keheranan, ada lentera kecil yang menyala. Dia lihat pula kotak hartanya dalam keadaan terbuka dan ada orang sedang melakukan solat. Isterinya bertanya, "Apa ini?" Dijawab suaminya, "Demi Allah, aku juga tidak tahu." Lalu dia menghampiri pencuri itu, "Kurang ajar, siapa kau dan ada apa ini?" Si pencuri berkata, "Solat dulu, baru bicara." "Ayuh, pergilah berwuduk, lalu syalat bersama. Tuan rumahlah yang berhak jadi imam." Kerana takut pencuri itu membawa senjata, "Tuan rumah aku, tapi wallahu alam macam mana dia nak solat." Selepas solat dia bertanya, "Sekarang, beritahu saya, siapa kamu dan apa urusan kamu?" Dia menjawab, "Saya seorang pencuri." "Kalau begitu, apa yang awak buat dengan buku nota saya?" tanya tuan rumah lagi. Pencuri itu menjawab, "Aku menghitung zakat yang tidak kamu keluarkan selama 6 tahun. Sekarang saya telah menghitungnya dan saya telah memisahkannya supaya anda boleh memberikannya kepada orang yang berhak." Seolah-olah tuan rumah menjadi gila kerana terlalu terkejut. Kemudian dia berkata, "Hai, ada apa dengan awak sebenarnya? Adakah awak gila? Mulakan cerita pencuri dari awal." Dan apabila tuan rumah telah mendengar ceritanya dan mengetahui ketepatan dan kemahiran pengiraan serta kejujuran kata-katanya, mengetahui kelebihan zakat, dia pergi berjumpa isterinya.
Mereka berdua mempunyai seorang anak perempuan. Selepas kedua-duanya bercakap, pemilik rumah itu kembali kepada pencuri itu, lalu berkata, "Bagaimana jika aku mengahwinkan kamu dengan anak perempuanku? Saya akan melantik awak menjadi setiausaha dan akauntan saya. Anda boleh tinggal bersama ibu anda di rumah ini. Awak adalah rakan kongsi perniagaan saya." Dia menjawab, "Saya setuju." Pagi itu tuan rumah turut memanggil saksi untuk majlis akad nikah anak perempuannya. "Anda boleh tinggal bersama ibu anda di rumah ini. Awak adalah rakan kongsi perniagaan saya." Dia menjawab, "Saya setuju." Pagi itu tuan rumah turut memanggil saksi untuk majlis akad nikah anak perempuannya. "Anda boleh tinggal bersama ibu anda di rumah ini. Awak adalah rakan kongsi perniagaan saya." Dia menjawab, "Saya setuju." Pagi itu tuan rumah turut memanggil saksi untuk majlis akad nikah anak perempuannya.